Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani saya hari ini Dato' Fakhr Razi, Pengarah Pilihan Raya. Hari ini kiranya penutuplah kepada sidang media di bawah tajuk ini. Jadi dia akan mengandungi 3 bahagian. Pertama, saya akan membuat beberapa rebuttals. Setelah 2 hari saya tak menemui rakan-rakan media. Sebaliknya, saya meneliti setiap reaksi daripada Saudara Sanusi. Saya kata reaksi sebab saya tak jumpa sebarang jawapan. Jadi bahagian pertama rebuttals. Bahagian kedua, saya akan bantu rakan-rakan media melalui satu kenyataan media yang saya buat. Ini lebih merupakan alasan kenapa Kedah mesti memilih Kerajaan Madani dan memberikan fokus pada isu REE. Ini akan diedarkan oleh Bilik Gerakan sekejap lagi. Yang ketiga adalah moving forward. Saya akan terangkan secara terperinci jika sekiranya 12 Ogos rakyat negeri Kedah memberi peluang kepada unity government untuk mengambil alih mengenai nadir bumi ini, apakah yang akan kami laksanakan. Yang pertama, saya ucap ribuan terima kasih pada Menteri Besar Sanusi kerana dia mengesahkan tentang wujudnya surat pada 15 Mei daripada Pengarah Hutan Negeri Kedah kepada Mahir Binari milik Ho Chung Ming yang telah pun kita establish secara fakta. Ho Chung Ming ini adalah orang yang ditangkap, dikenakan compound, dan kemudiannya surat 15 Mei ini membenarkan beliau masuk lagi sekali ke kawasan kompartmen 12 Bukit Enggam. Saya ucap terima kasih Menteri Besar Sanusi kerana makan umpan saya. Sidang media saya di Naka, saya sebut tentang surat. Saya kata memang Sanusi hantarlah Kerajaan Negeri. Dia kata bukan saya hantar, Pengarah Hutan yang hantar. Saya nak tahu yang tu aja. Jadi dengan sendirinya mengesahkan surat itu wujud bila 15 Mei. Siapa tanda tangan? Pengarah Hutan. Bagi pada siapa? Mahir Binari. Milik siapa? Ho Chung Ming. Siapa Ho Chung Ming? Seorang lelaki Cina dari Kuala Krai, Kelantan yang telah ditangkap, disabitkan, dikenakan kompaun 630,000 dan sekarang ditangkap lagi oleh pihak polis. Soalannya adalah kepada Sanusi, kenapa izinkan pencuri masuk lagi ke kawasan tempat di mana nadir bumi dicuri? Itu soalan yang rakyat Kedah nak tahu. Baik, yang kedua, Sanusi juga kena jawab. Kenapa pada 3 Mei 2023, 3 Mei 2023, kenapa boleh CEO MBI Haji Sobri masih boleh mengeluarkan surat kepada jangka bakat mineral Sinan Berhad yang dimiliki oleh Datuk Diana? Okay. Bukankah kita telah pun membuat pendedahan tentang insiden kecurian di kompartmen 12 Bukit Enggam? 3 Mei ni adalah surat izin meneroka yang dikeluarkan oleh CEO MBI yang dipengusikan oleh Sanusi. Surat membenarkan masuk tanah MBI di kawasan Bendang Man dan ladang MBI Kedah Velcra Berhad untuk tujuan meneroka juga, lesen meneroka. Insiden kejadian sebelum ni di mana? Kompartmen 12 Bukit Enggam. Surat baru 3 Mei ni di mana? Kawasan lain pula, Kampung Bendang Man, di ladang MBI, MBI Kedah Berhad dipanggil dalam surat itu. Tujuannya apa? Tujuan macam biasalah. Kalau Mahir Binari itu ialah peneroka, adalah pembukaan ladang hutan. Kalau jangka bakat ni adalah pengambilan sampel. Baik ladang hutan atau pengambilan sampel, ini adalah pintu kepada insiden kecurian di kawasan ini. Okay. 15 Mei surat hutan kepada Mahir Binari untuk
masuk lagi sekali. Mustahil Sanusi tak tahu Ho Chung Ming, Mahir Binari ini telah ditangkap dan telah membayar kompaun. Sebab ketika saya kata MBI telah dikenakan kompaun oleh pengarah tanah, Sanusi jawab, bukan kami yang bayar. Yang bayar Ho Chung Ming. Maknanya dia tahu Ho Chung Ming mencuri. Dia muncul dengan Papua Gomo. Dalam ulasan dia pun bagi tahu saya, yang mencuri itu bukannya warga Cina, tapi Ho Chung Ming. Dia tahu. Tetapi bila kita sebut pula, kalau dah tahu kenapa bagi lagi pencuri masuk, ya, yang ini elak tak jawab. Baik, biar saya recap dulu. Seluruh siri pendedahan saya ni dari hal tanah milik MBI Incorporated. Lantik jentik Sendang Berhad, jentik lantik Mahir Bina, tujuan pembukaan ladang hutan. Apa yang berlaku? Kecurian. Yang kedua, MBI tanda tangan MOU dengan Prospek Suria Kedah dengan jangka hayat, jangka bakat. Okey. Dan ini adalah untuk tujuan lesen eksplorasi. Okey. Bila saya sebut ini awalnya Sanusi nafi, dia tak tahu menahu, dia MB, ini MBI punya kerja. Kemudian saya tunjuk surat dia kepada MDN, Menteri Dalam Negeri. Surat dialah yang membolehkan dua orang ini masuk, Sulaifat dan juga Huang Ziji, masuk sebagai staf profesional. Majikannya adalah Perbadanan Menteri Besar. Baik. Dia kata semua fakta ini saya nak SLB 1. Sanusi pertama adalah Menteri Besar Kedah, Chief Executive of the States. Sanusi adalah pengerusi Perbadanan Menteri Besar. Sanusi melantik panel penasihat terdiri daripada State Legal Advisor, State Secretary, State Finance Officer, pengarah hutan dan juga pengarah tanah dan galian. Itu namanya panel penasihat, dipengusikan oleh Sanusi. Baik, surat 15 Mei ditandatangani oleh hutan, yang juga panel penasihat dalam MBI. Okey. PGG telah saya dedahkan di sebalik enactment mineral, langsung tak buat apa-apa siasatan, kertas siasatan. Baik. Jadi Sanusi kata semua tu dah selesai dah. Kenapa mesti Saifuddin bising lagi? Ini adalah tindakan orang luar, dia kata. Ini Kedah for Kedahan. Orang luar sibuk-sibuk ganggu Kedah. Saya nak beritahu Sanusi, saya orang Pokok Sena Kedah. Saya pengundi di Dun Bukit Lada. Saya ada local standby sebagai orang Kedah untuk bercakap tentang isu ini. Okey? Baik. Ketika saya terus mengemukakan evidence, bukti-bukti dan dokumen, cara Sanusi jawab adalah dengan maki hamun. Ya. Tak siap, tak puas maki saya, maki bapak saya pula. Ya. Malam tadi itu maki bapak terus. Yang tu saya tak mau komen. Yang ni biar rakyat Kedah nilai sendiri akhlak pemimpin ini. Saya tak mau masuk teritori. Dia kata dah selesai. Saya katakan belum. Ya. Sebab pihak polis masih menyiasat, pihak SPRM masih menyiasat, Jabatan Mineral dan Galian siasatannya telah dihantar kepada Penasihat Undang-Undang Kementerian Alam Sekitar. Pengarah tanah dan galian belum siasat di bawah Akta Mineral Kedah 2004. Macam mana kata selesai? Okey. Dengan pendedahan dua lagi surat. 3 Mei surat CEO kepada jangka bakat untuk eksplorasi kawasan Bendang Man, bukan kawasan Kompartmen 12. Maknanya potensi kecurian masih belum dihentikan. Surat pengarah hutan kepada Mahir Binari, Ho Chung Ming, masih benarkan pencuri masuk dalam kawasan. Jadi macam mana Sanusi kata dia mahu rakyat Kedah percaya bahawa isu ini telah selesai? Okey. Reaksi dia selama ini jelas hanya untuk hold the loyalist, penyokong Tegar PAS. Sasaran saya adalah fan-sitters di kalangan rakyat negeri Kedah. Okey. Dan saya, walaupun Sanusi kemukakan ini adalah the greater Kedah, tapi saya kata jika rakyat Kedah tak hentikan perbuatan ini, the greater Kedah akan jadi the greatest robbery of REE. Ya, this is going to be the greatest robbery of REE. Ya, baik. Itu bahagian pertama, rebuttals. Apa yang kami akan buat jika 12 hari bulan nanti rakyat memberi mandat kepada kami? Yang pertama,
kami mengakui bahawa REE ini adalah sumber pendapatan kerajaan negeri yang baru. Yang kedua, ianya berpotensi untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Yang ketiga, nada bumi ini kalau diusahakan mengikut peraturan, dia akan menjadi input kepada sektor hiliran. Okay, kalau kita ambil dari hutan, itu sektor huluan. Dia ada sektor pertengahan dan dia ada sektor hiliran. Dia berpotensi bukan hanya kita jual sebagai bahan mentah, tapi dia berpotensi untuk kita lakukan beberapa inovasi. Itu premisnya. Baik. Apakah dasar sedia ada? Dasar sedia ada adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dia tidak membenarkan, ini dasar sekarang, tidak membenarkan dan tidak meluluskan sebarang aktiviti pelombongan di hutan simpan, di kawasan reserve pelindungan dan di kawasan sensitif alam sekitar. Ini polisi sekarang. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dasarnya adalah tidak membenar, tidak meluluskan sebarang aktiviti perlombongan di hutan simpan. Bukit Enggam adalah hutan simpan. Maknanya dari sudut dasar semasa tidak akan diluluskan. Jika sekiranya kerajaan perpaduan mengambil alih, okey, maknanya kerajaan negeri dan kerajaan pusat sama. Kita akan memulakan perundingan dengan kerajaan pusat. Okey, untuk melihat dasar semasa, untuk melihat ada atau tidak ruang fleksibiliti dilakukan atas rasional bahawa hasil bumi negeri Kedah ini wajar diusah hasil secara mengikut undang-undang dan peraturan. Okey, ini akan kita rundingkan. Baik, Sanusi bagi tahu SOP tak ada. Dia pun tahu SOP tak ada. Bahkan dalam satu ucapan dia 2 malam lepas, kerana tak ada SOP pelombongan REE lah, maka kecurian berlaku. What a lame excuse daripada seorang Menteri Besar. Saya nak katakan bahawa Sanusi dia Menteri Besar, dia adalah anggota Majlis Mineral Negara. Okey, Majlis Mineral Negara ni ditubuhkan seawal tahun 1998 lagi. 23 Disember 1998, negara kita telah mewujudkan Majlis Mineral Negara. Dia ada di situ Perdana Menteri atau wakilnya timbalan Perdana Menteri, ada Peguam Negara, ada menteri daripada kementerian berkenaan dan semua menteri besar duduk dalam Majlis Mineral Negara. Semalam saya semak dengan Menteri Nik Nazmi. Bila paling akhir Majlis Mineral Negara ini bermesyuarat? Mesyuaratnya pada 8 Mei 2023. Telah mesyuarat. Apa agendanya? Agendanya adalah membentangkan prosedur dan garis panduan pelombongan REE. Melainkan Sanusi Ponteng, atau dia hadir tapi tidur dalam mesyuarat, atau wakil dia hadir mewakili Kedah tapi tak balik update dia. Bermaksud Majlis Mineral Negara telah pun bermesyuarat pada 8 Mei dan telah pun membentangkan cadangan SOP REE, telah bentang. Ya. Sanusi Menteri Besar adalah ahli dalam Majlis Mineral Negara. Bila dia seram, dia kata selama ini Kedah terpaksa usaha hasilkan sebab SOP kerajaan pusat tak buat. Saya nak beritahu, kawan-kawan Sanusi jadi kerajaan selama 33 bulan. Menteri Sumber Asli ini termasuklah menteri daripada PAS. 33 bulan dia tidur. Kerajaan UG ambil alih, Nik Nazmi jadi pengerusi, dilantik menteri pada bulan Disember, awal Disember. 8 Mei terus bentangkan SOP, dan SOP itu telah pun dipersetujui, tinggal fine tuning oleh beberapa jawatan kuasa teknikal. Ya, apa dia kerangka dia? SOP ini dia mengandungi 3 elemen penting. Yang pertama, SOP pra pelombongan, semasa pelombongan dan selepas pelombongan. Yang kedua, SOP ini merangkum akta
perundangan di bawah kuasa negeri atau kuasa persekutuan. Dan yang ketiga, SOP ini mengambil kira peranan agensi kawal selia bagi memastikan kepatuhan undang-undang. Di sebalik hiruk pikuk Sanusi marah kepada kerajaan perpaduan, kononnya tak ada SOP, saya establish satu fakta. 8 Mei 2023 dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara, kertas cadangan untuk mengujuk SOP telah pun diadakan. Subjek kepada beberapa proses fine tuning, negara ke arah mewujudkan satu SOP. Perbincangannya telah dibuat. Perbincangan yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan Sanusi dan kawan-kawan dia sebelum ini, tapi dia bising bila kerajaan perpaduan baru 7-8 bulan. Cuba perhatikan bagaimana tak bertanggungjawabnya seorang menteri besar. Jadi saya tanya dengan dia, 8 Mei 2023 dia hadir atau tidak? Dia ahli mesyuarat Majlis Mineral. Kalau dia tak hadir, wakil dia hadir atau tidak? Kalau hadir, kenapa tak update dia? Atau kalau dia sendiri hadir, kenapa dia tidak berlaku jujur untuk mengakui bahawa Majlis Mineral Negara telah pun mengemukakan cadangan mewujudkan SOP. Jadi itu yang saya nak tanya lagi. Baik, perkara yang seterusnya adalah what's next bila kami insya-Allah diberi peluang. Yang pertama, kami akan segera stop, hentikan insiden kecurian ini. Surat 15 Mei kita akan batalkan, surat 3 Mei kita akan batalkan serta-merta, sebab ini pun pintu kepada kecurian. Yang kedua, kita akan gunakan enakmen negeri mineral ataupun akta perhutanan atau akta pembangunan mineral di bawah kat mana yang merupakan bilang kuasa negeri selain pada bilang kuasa persekutuan untuk siasatan diteruskan. Yang ketiga, kami akan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa seperti polis dan SPRM menjalankan siasatan berasaskan kepada kes sebelum ini. Itu komitmen kami. Hentikan kecurian, mulakan siasatan dan bagi sokongan kepada siasatan yang sedang berjalan. Baik. Yang saya nak sebut yang seterusnya adalah dalam menguruskan isu ini, perkara yang penting untuk kita hebah kepada rakyat negeri Kedah ianya adalah soal alam sekitar, soal sosial dan soal governance. Environment, social and governance, ESG. Baik. Yang dikeluarkan selama ini adalah lesen cari gali, lesen penerokaan. Itu dia keluarkan. Jika kerajaan perpaduan diberi tempat dan peluang untuk menerajui kerajaan Kedah, lesen cari gali dan penerokaan ini kami akan syaratkan bahawa ianya mesti dilakukan oleh ahli geologi profesional yang berdaftar. Kalau ia merupakan ahli geologi asing, dia merupakan ahli geologi asing berdaftar. Yang ketiga, dia mesti melibatkan jurutera profesional. Kita ada lembaga ahli geologi, kita ada lembaga jurutera Malaysia. Saya pasti Sulaifat bukan ahli geologi asing yang mendaftar, baik di negara asal dia ataupun di sini. Saya pasti Huang Ziyi bukan ahli geologi profesional yang berdaftar, baik di negara asal ataupun di sini. Saya pasti bahawa jangka bakat atau prospek Suria Kedah tidak ada kepakaran ahli geologi profesional yang berdaftar. Sebab itu, apabila diberi lesen cari gali dan penerokaan, yang berlaku adalah penerokaan dan cari gali haram. Akibatnya ditangkap, beratus guni ditangkap. Baik, ini kelemahan dari segi tata kelola. Maksudnya tata kelola dalam menguruskan rakyat REE di pihak Menteri Besar Sanusi hancur sehancur-hancur. Ya. Lesen cari gali dan lesen penerokaan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkelayakan. Dalam enakmen mineral negeri Kedah yang saya tunjukkan dalam sidang media di Naka, aspek
pihak yang berkelayakan untuk mengemuka dan mengesahkan pelaporan cari gali dan juga penerokaan ini tidak dinyatakan secara khusus. Sebab itu kerajaan negeri, kerajaan perpaduan jika dipilih, kami akan pindah enakmen Mineral Negeri Kedah 2004 ini bagi memperkemaskan. Baik, saya nak sebut akhir sekali adalah kerajaan perpaduan negeri Kedah jika terpilih pada 12 hari bulan, kami akan komited untuk mematuhi piawaian antarabangsa dalam soal pelombongan nadir bumi ini. Iaitu yang pertama, bagaimana membangunkan REE dan apa bisnes modelnya yang meliputi aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran. Dan yang kedua, sebelum laporan cari gali dan penjelajahan disediakan dan diperlakukan oleh badan profesional geologis, saya katakan bahawa perlu dibuat kajian penilaian impak radiological, dalam bahasa Inggeris Radiological Impact Assessment, dibuat secara berkala, tujuannya bagi melindungi penduduk kampung di sekitar kawasan di mana mineral ini ditemui. Ini soal masa depan, keselamatan alam sekitar, kesihatan penduduk dan juga pekerja-pekerja dalam sektor pelombongan. Ini yang saya kata kegagalan Sanusi dari sudut mengamalkan tata kelola. Dia tak pernah kenal tentang keperluan kajian penilaian impact radiological. Dia tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu tentang peranan penglibatan ahli geologis profesional yang perlu dilibatkan seawal lesen cari gali dan lesen penerokaan. Belum lagi peringkat melombong sepenuhnya. Ya, dan ini merupakan fasa-fasa penting yang kelihatannya Menteri Besar ni cuai, careless, tak ada kefahaman yang kukuh tentang bagaimana aset bumi ini nak diusahahasilkan. Ya, ini suatu yang sangat dikesali kerana dia mempertaruhkan pertama kerugian hasil. Kerugian hasil bermaksud rakyat negeri Kedah tak dapat menikmati. Yang kedua, dia cuai dari segi amalan tata kelola. Ya. Yang ketiga, ketika Majlis Mineral Negara yang dia juga menjadi anggota telah mesyuarat pada 8 Mei dan telah membincangkan tentang cadangan SOP walaupun belum dimuktamadkan, tapi dia balik untuk bagi tahu bahawa kerana kerajaan perpaduan gagal wujudkan SOP, maka sebab itulah kecurian berlaku. Ya. Dan yang keempat, saya tadi kemukakan bahawa mengusah hasil mineral ini memerlukan beberapa perkara, dan yang terasnya adalah environment, social and governance, REE sebagai sumber baru, SOP yang sedang dibangunkan, dan dasar sedia ada yang tak membenar dan tak melulus. Tapi kerajaan perpaduan akan melihat di mana ruang yang boleh diberikan flexibility untuk membolehkan hasil ini diusahakan tanpa kompromis soal keselamatan, soal alam sekitar dan juga soal tata kelola. So, bahagian yang ketiga akan saya edarkan kepada rakan-rakan media kenyataan 2 muka surat. So, 3 bahagian dalam sidang media saya pada hari ini. Soalan? Itu dalam ceramah semalam, tak salah saya dibanding tu yang dia menghalakan tangannya ke kamera polis tu. Dia menyatakan surat tu bukan pejabat menteri besar dan bukan menteri besar yang membenarkan kemasukan ke hutan tu, dan dia kata jabatan kehutanan. So dia terus tanya dia lagi, kenapa beri kebenaran untuk masuk semula. So boleh popular sikit tentang dia simple. Saya sebut di nakal, saya kata kebenaran diberikan kepada pencuri. Okey, gitu je saya letak gitu dulu, open ended gitu. Media laporkan, terima kasih. Dan berbanding yang dulu di mana dia semua tak tahu. Ceramah dia malam tadi dia kata nak beritahu Saifuddin, bukan saya keluarkan surat, Jabatan Hutan yang keluarkan surat. Cukuplah saya nak establish satu surat telah dikeluarkan. Isu pokoknya apa? Surat dikeluarkan pada syarikat yang telah mencuri. Itu isu pokok. Bukan soal Sanusi Menteri Besar keluar surat atau pengarah hutan keluar surat. Itu kaedah administratif aja. Bukankah kenyataan itu mengesahkan wujud betul surat itu yang kami paparkan? Ya, itu wujud. Sebelum ni, kenapa saya guna kaedah itu? Sebab sebelum ni saya sebut, cuma dia kata dia tak tahu. Now dia sendiri mengaku. Dan kita dah establish bahawa surat dikeluarkan kepada syarikat Mahir Bina.
Ya. Jadi saya tonton ucapan dia itu, dia cuma kata bukan dia yang keluar surat. Ya. Saya kata bahawa kalau pengarah hutan yang keluar surat lebih serius. Pengarah hutan adalah panel penasihat MBI. Kawasan kecurian itu tanah MBI. Kenapa keluar surat kepada syarikat yang mencuri di tanah MBI? Kenapa jemput pencuri masuk rumah kita? Pencuri itu dah pernah ditangkap sebelum ni. Itu isu pokok. Soalan? Tuan Sri, apakah selepas sebenarnya Tuan Sri nak cakap tentang siasatan ni mungkin memang akan diteruskan selepas apa dua keputusan Ambiak Review. Ya. Tapi Datuk Seri sendiri, adakah Datuk Seri sendiri akan terus bercakap tentang benda ni tanpa mengira apa juga? Saya akan terus cakap sebab ini saya belum habis lagi, banyak lagi pendedahan yang saya nak kemukakan. Okey, bermaksud pendedahan saya bukan untuk tujuan pilihan raya. Okey, pendedahan saya untuk menghebahkan kepada rakyat apa yang berlaku. Sebab itu saya kata menjelang 48 jam yang terakhir ni, saya kata satu undi kepada Sanusi bermaksud satu undi menyokong REE terus dicuri. Okey, satu undi kepada parti-parti kerajaan perpaduan bermaksud satu undi untuk menyekat kecurian daripada terus dilakukan. Satu undi kepada Sanusi bukan untuk the greater Kedah, tapi the greatest robbery of REE. Ini jelas dari sini tu. Cuba perhatikan reaksi Sanusi selama ni bersimpang siur. Dia tak pernah address. Yang paling dia sebut bahawa dah selesai dah apa yang Saifuddin bising. Ya. Bila yang selesainya? Ya. Berapa banyak siasatan masih lagi sedang berjalan, belum selesai. Okey. Sebab itu kalau tengok, dia terpaksa menjawab pertama pengarah tanah dan galian jawab. Lepas tu diam sampai sekarang lah. Yang kedua adalah laporan Jabatan Hutan. Laporan Jabatan Hutan membenarkan semua fakta saya. Jabatan Hutan di bawah negeri. Jabatan itu membenarkan semua pendedahan saya. Insiden 26/9, tangkapan 31/1, tangkapan 52 orang, denda, sabitan, semua itu membenarkan. Soalannya adalah ketika mula saya bangkit perkara ini, Sanusi menafikan. Seolah tak tahu langsung. Bila saya dedah yang dia hadir di tempat kejadian pada 19 Februari pun dia tak jawab. Dia tak pernah jawab. Ya, surat dia kepada MDN mengenai Sulaifat, dia tak pernah jawab. Wang Ziyi, dia tak pernah jawab. Okey. So, mengelak dan terus mengelak. Ya. Satu-satunya jawapan adalah meneruskan maki hamun dan disambut dengan takbir Allahu Akbar. Maki orang, Allahu Akbar. Maki orang, Allahu Akbar. Ya. Saya pun tak tahu dalil mana dalam Quran dan hadis boleh maki orang dan disambut dengan memuji Allah. Saya pun tak tahu. Ya. Kepala bapa, Allahu Akbar. You know? Mana punya tarbiyah, saya pun tak tahulah. Ini dah sampai tahap itu. Okey. Ada lagi? Ya. Ya. Di kawasannya adalah Kampung Bendangman. Di negeri Kedah. Bukan di kawasan, di Kampung Bendangman, Ladang MBI, Kedah, Velkra Berhad. Ini di luar kompartmen 12, di luar Bukit Enggam. Terus dekat Kampung Bendangman ni ada pencurian laku? Saya dipahamkan atas nama usaha eksplorasi ini juga telah dikeluarkan hampir 5 guni. Hampir 5 guni lagi. Adakah 5 guni sampel atau pencurian? Ya, dia kata nama sampel lah. Dia kata nama sampel lah. 5 guni. Sebenarnya sudah ambil tindakan oleh polis kan? Ya, pihak polis telah pernah mengambil tindakan. Ya, pihak polis telah mengambil tindakan. Yang kita kesal adalah ketika kita buat pendedahan, pencurian berlaku lagi atas nama lesen eksplorasi. Sebab itu saya kata, itu bagi kita idea. Lesen eksplorasi ni nampaknya sangat mudah. Lesen cari gali dan eksplorasi diberi kepada jangka bakat. Siapa dalam syarikat itu yang, berapa orang ahli geologis profesional dalam tu? Siapa yang akan memperakui? Apakah keperluan sampai 5 guni
lesen cari gali penerokaan ni adalah proses awal untuk kemudian membolehkan syarikat itu memohon lesen untuk melombong. Tapi siapa yang nak verify? Macam yang berlaku di Bukit Enggam ni kan beratus-ratus guni. Itu bukan eksplorasi namanya. Okey ya. 3 Mei surat CEO MBI kepada jangka bakat mineral Senam Berhad ni namanya adalah kebenaran masuk tanah MBI Bendang Man untuk pengambilan sampel. Sampel apa? 5 guni. Berapa banyak sampel nak ambil ni? Berapa banyak kawasan? Jadi Sanusi kena tanya dengan CEO Sobri, berapa banyak lagi surat kebenaran MBI untuk lesen pengambilan sampel. And then Dato' Sri, dalam kes ini ada berapa tangkapan? Itu kena report polis. Itu kena report dengan polis. Ya. Tapi saya boleh sahkan ada tangkapan dibuat. Tangkapan berserta dengan 5 guni. Ya. Jadi yang ini CEO Sobri kena jawab. Dan CEO Sobri ni answerable kepada Sanusi. Akan dia kata tak tahu lagi. Okay, ya. Kalau kita tengok flow dia, penemuan secara tak sengaja insiden kecurian lori kemalangan, itu tahun lepas 31 bulan 1 2023 barulah serbuan dibuat, tangkapan 52. Di antara bulan 9 22 sehingga 31 2023 itu lori masih aktif keluar masuk. Siapa bagi tahu? Penduduk kampung bagi tahu. Penduduk kampung bagi tahu. Datuk, terima kasih dedahkan. Kami orang kampung buat laporan, mengadu, tapi satu pun tak buat tindakan. Terima kasih sebab Datuk angkat isu ni. Sekarang orang dah tahu. Kami nak bagi tahu Datuk, daripada insiden lori kemalangan sampailah tangkapan 31 bulan 1, tempoh itu lori semakin banyak keluar masuk. Itu orang kampung bagi maklumat. Dia duduk sebelah tu je, tanah dia pun sebelah tu juga. Okey ya. Bermaksud kerajaan negeri melalui MBI ni terus keluarkan lagi lesen penerokaan, pengambilan sampel. Baik itu saya timbulkan siapa pakar geologis dia. Ya. Ini soal governance lah, soal menguruskan hasil melalui undang-undang dan juga agensi kawal sedia. Jadi kita nak tahu berapa banyak lagi surat dikeluarkan. Okey. Jadi saya boleh sahkan ada tangkapan, tapi saya tak tahu jumlah berapa ramai. Itu kena tanya pihak polis. Saya tak mau ganggu siasatan mereka. Okey. Dan saya cuma boleh sahkan ada surat pada 3 Mei 2023. Tajuk surat itu kebenaran masuk tanah MBI Bendang Man, ladang MBI Kedah, Petra Berhad. Datuk Liana yang salah seorang yang ditahan oleh SPRM bersama Haji Sobri. SPRM sebelum ni pernah menangkap 3 orang. Okey, salah seorangnya adalah Datuk Liana bersama Haji Sobri. Okey. Jadi maknanya keluar surat lagi untuk teruskan curi atas nama lesen pengambilan sampel atau lesen cari gali. Jadi sebab itu saya kata pendahan ni belum habis lagi. Apakah kalau selesai pelan raya kita nanti tak ada, saya datang kita akan jumpa lagi. Itu siapa. Sebab itu saya minta rakyat negeri Kedah, saya tak harap peralihan undi daripada penyokong Tegar PAS yang Sanusi maki dia takbir, maki takbir, lagi kuat maki lagi kuat takbir. Itu biarkan. Ya, saya merayu kepada rakyat negeri Kedah yang rasional melihat fakta. Jangan mengukur dari segi siapa kuat maki. Saifuddin takkan maki Sanusi. Ya. Sebab saya yakin maki hamun dia tidak menjabakkan saya jadi hina dan dia jadi mulia. Tak ada. Okey. Okey. Boleh? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih.